dipergunakan oleh orang-orang bukan Islam untuk macam mana nak mencerap, bagaimana untuk mengira hari dan sebagainya dalam masa ke semasa, maka menggunakan ilmu-ilmu yang tertentu. Maka umat Islam di zaman silam telah mencetuskan ilmu itu, antaranya Khawarizmi, dia telah mencetuskan ilmu matematik, algebra, dan nomor 1 hingga 1, 2, 3 sampai 9 dan 0 juga dicetuskan oleh umat Islam zaman silam. Betapa hebatnya orang Islam di zaman silam, tuan-tuan, yang kita gunakan ilmu itu hingga hari ini sebagai memodelkan pentadbiran dunia, tuan-tuan. Coba kita tengok, kita renung sebentar lalu umat Islam, perkembangan umat Islam di zaman silam. Kalau kita tengok lagi, tuan-tuan, Ibnu Hisham sebagai saintis hebat. Belum ada saintis zaman itu, orang Islam telah muncul sebagai saintis yang menggunakan ilmu-ilmu modern zaman itu yang digunakan hari ini, tuan-tuan. Termasuklah Ibnu Sina-nya, tuan-tuan sudah maklum. Ini kita nak mengingat balik, menyegarkan ingatan betapa hebatnya orang Islam di zaman silam. Ibnu Sina telah menyumbangkan ilmu perubatan kedokteran yang kita gunakan hari ini, tuan-tuan. Saya dan juga sahabat saya Ustaz Yusri pernah ke negara luar sana, Spain, orang sebut Spanyol, tuan-tuan. Kita tengok satu seminar yang dianjurkan oleh orang barat, orang Spanyol. Apa itu? Seminar ilmu-ilmu Ibnu Khaldun. Coba kita tengok, tuan-tuan. Seminar ilmu-ilmu Ibnu Khaldun disebut, tapi sebenarnya Ibnu Khaldun. Kita tengok di pameran, kita sempat pergi ke pameran dia. Kita tengok apa tu alat-alat peperangan yang dicipta oleh Ibnu Khaldun yang dipamerkan orang barat, tuan-tuan. Mengambil ilmu itu, diistinbatkan, digunakan untuk mereka. Termasuklah apa-apa ilmu yang lain yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun. Maknanya orang Islam zaman silam hebat. Persoalannya, mengapa pada hari ini umat Islam seolah-olah sebagai ulama na'udzubillah. Saya nak teruskan pun tak sanggup nak tuan-tuan. Maksudnya amat berbeza dengan zaman silam. Kenapa? Kita tengok aspek-aspek, ciri-ciri kekentalan iman orang-orang zaman silam sehingga mereka boleh mencetuskan ilmu-ilmu yang diwarisi hingga hari ini. Apa dia punya aspek ataupun dia punya ciri-ciri? Mudah, tuan-tuan. Bagaimana yang disebut oleh Rasulullah, oleh Allah SWT, mereka berpegang kepada ilmu itu. Mereka berpegang dan mengamalkan apa yang telah digariskan oleh Islam itu sendiri. Pertama mereka adalah pegangan mereka mempunyai ilmuwan. Mereka merupakan ilmuwan ataupun sarjana ilmu yang begitu mendalam. Contoh, dia seorang faqih, dia seorang alim juga dari segi Al-Quran, dia seorang hafiz, dia seorang saintis, tuan-tuan. Hebat. Itu dia, tuan-tuan. Itu dari segi ilmu. Sebab mengambil iktibar dari penegasan Al-Quran sendiri. Iqra, tuan-tuan, kita semua sedia maklum. Iqra, bacalah. Bukan sekadar baca, mendalami dan sebagainya. Sehingga Allah menyebutkan Al-Quran, mengingatkan kita. Antara maksudnya, Allah telah menjadikan besi terapung-apung di lautan, tetapi ramai orang yang tak mampu memikirkan. Allah tak ingatkan maknanya ilmu untuk menjadikan besi terapung di lautan itu mudah. Maksudnya, tetapi nak dilaksanakan sukar. Kenapa kita tak memikirkan? Begitu. Maknanya perlu dikaji, dipikir, akhirnya menjadilah kapal laut. Itu sudah tertera dalam Quran, tuan-tuan. Itu saintis, tuan-tuan. Kalau kita lihat dari segi cap jari, tuan-tuan pun barangkali sudah sedia maklum. Cap jempol ni, tuan-tuan, satu dokumen yang tidak sama dengan manusia yang lain. Quran dah sebut dulu dah. Quran dah sebut apabila Nabi Musa alaihissalam
kabar oleh umatnya, wahai Musa, minta maaf, Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, kalau kamu sebagai